suka makan tak ada masalah. Guys, we gonna go to the top. We gonna go to the next level. Pastikan korang subscribe ke bawah tu. Subscribe sekarang. Terima kasih kerana dah subscribe. Korang memang awesome. Roll it. Yo, what's up boys? Selamat datang ke channel Anevarin, channel Tersorry Tanah Melayu. Terima kasih sebab korang dah klik video ni. Korang memang kirik sih. Assalamualaikum guys. Welcome back to another vlog with Anevarin. Okay. Kita bertemu lagi. Sekarang ni kita tahu kita masih lagi dalam tempoh pengawalan, kawalan pergerakan. Betul ke? Aku terima banyak video daripada orang-orang kat luar sana untuk, bang, cuba tengok ni bang, apa benda yang masyarakat dah buat dekat frontliners kita. Bang, cuba tengok ni bang, apa benda masyarakat kat luar sana yang dah buat dekat polis kita. Bila aku buka video-video ni semua guys, aku rasakan macam rakyat Malaysia ni macam lebih lah. Ada setengah lah, aku tak cakap semua, okay. Pada hari ni aku nak ajak korang tengok beberapa klip, okay, beberapa klip video yang aku jamin bila korang tengok, korang mesti rasa macam geram ni. Kalau aku dapat budak ni, aku lanyak muka dia tok-tok. Korang tengok dulu video pertama ni. Dia cakap sini tak ada mix rice. Jangan suka makan tak ada masalah. Wait a minute. Hey, you suara dia kuat lah. Dia kuat. Hey! Dia kuat. Dengan saya. Korang dah tengok kan video pertama ni macam mana seorang lelaki berbangsa Cina ni meninggikan suaranya terhadap abang polis tu. Lepas tu abang polis tu pun dia balas balik lah. Bila korang tengok video macam tu, frontliners kita, wira-wira negara kita tengah bertugas untuk menyelamatkan negara kita ni daripada terus terjebak dengan wabak ni. Tapi ada setengah masyarakat yang masih mementingkan diri pada aku dengan meninggikan suara tanpa memikirkan adab-adab. Kalau kita kenal lah Malaysia ni, seorang rakyat Malaysia itu penuh dengan adab budaya patutnya. Tetapi bila kita tengok video tadi, itu merupakan satu perbuatan yang amat kurang ajar lah. Kita tak respect dengan polis, kita tak respect dengan frontliners, adiwira kita dekat luar sana. Nasihatlah sedikit untuk orang yang macam tu. Aku percaya ada lagi orang yang macam tu dekat luar sana, cuma video dia kita tak dapat lagi. Aku nasihatkan korang semua yang macam tu perangai, korang cuba fikir, okay? Cubalah korang berada dekat tempat berada polis tu. Nak balik pun, kadang-kadang nak dekat dengan family pun terpaksa jauhkan diri sebab takut terkena wabak. Banyak gila pengorbanan-pengorbanan yang korang kena lalu. Lepas tu bila bertugas kat luar, berjumpa pula dengan puak-puak yang macam korang ni, jenis meninggi suara korang ajar. Memang aku geram gila lah lepas aku tengok kan video tu. Sedangkan diorang bermati-matian sanggup bekerja, sedangkan korang hanya perlu duduk kat rumah. Just stay at home. Apa yang susah sangat? Dan apalah susah sangat nak ikut peraturan-peraturan semasa dekat luar? Kenapa susah sangat? Aku rasa lepas ni tak payahlah lagi nak tunjuk hero, nak tunjuk belagak, korang pandai, pentingkan diri semua. Sebab bukan masanya guys. Bukan masanya. Aku harap orang tu dapatlah balasan yang setimpal. Okay guys, aku nak bawa korang pergi isu yang kedua. Kalau korang tahulah, okay, dalam peraturan sekarang ni, kalau korang melanggar peraturan, contohnya macam keluar daripada rumah korang, macam tak ada tujuan, macam saja-saja nak jalan-jalan kat luar sana, korang boleh dikenakan denda tau. Denda ataupun hukuman yang pada aku berat lah. Antara pesalah-pesalah kat luar sana yang kesalahan diorang cuma melanggar peraturan keluar pada waktu PKP ni, tetapi diorang boleh dipenjarakan. 7 individu dihukum penjara oleh Mahkamah Selayang kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pelajar-pelajar sekolah, diorang dimasukkan dalam kategori juvana guys. Bila korang dah langgar peraturan yang dibuat oleh kerajaan ni, okay, kita kena PKP, korang masuk penjara. Bila korang keluar penjara, IC korang akan sama dengan banduan-banduan yang dah melakukan kesalahan yang serius. Sedangkan anda-anda yang hanya melanggar peraturan semasa PKP ni, sama efek dia dengan banduan-banduan yang dah buat jenayah sebelum ni. Macam rugilah. Korang patutnya korang berhak dapat kehidupan yang sama dengan rakyat biasa. Korang patut dapat kehidupan yang selesa. Tetapi bila korang dimasukkan dalam penjara guys, everything's gonna change. Hidup korang takkan sama lagi dengan sebelum korang masuk penjara tu. So pada aku, buat apa korang nak langgar peraturan tu? Duduklah rumah diam-diam, ikutlah tempoh PKP ni. Apalah payah sangat. Itu isu kedua. Ketiga ni guys, korang tahu pihak polis akan buat sekatan-sekatan di jalan-jalan utama lah, supaya rakyat-rakyat Malaysia tak masuk kat dalam kawasan yang tengah dikurangkan kawalan kemasukan orang-orang. So, berapa klip video ni? Okay, cuba tengok ni dulu.
Salam. Di barang. Bagi barang kat mana? NSK. Dah nak balik ke mana ni? Damansara Perdana. Damansara Perdana rumah. Tengok IC alamat betul ke Damansara Perdana? Alamat Jitra. Ha, alamat Jitra. Habis tu apa bukti kata tinggal Damansara Perdana? Bil api, bil air. Ha. Jangan tak bawa. Ha, apa bukti yang kata Damansara Perdana? Apa kita buat kita nak percaya? Dia saya tak tahu nak cakap apa. Ha, kenalah bawa benda dokumen. Dah bagi tahu dah dalam TV pun dah keluar. Oh, saya tak tahu kan. Mana boleh tak tahu, tak tengok TV ke dah? Tengok TV tapi tak nampak pun dia menyatakan saya kena bawa dokumen. Yelah, kena buktikan di mana tempat. Seorang. Ha? Yang saya tahu. Yelah, memang keluar seorang boleh beli barang. Tapi macam mana kita nak tahu? Okey, jalan. Bila polis tanya nak pergi mana, macam-macam alasan diorang bagi. Macam-macam benda lah supaya diorang ni tak ditangkap ataupun tak dapat didetect oleh pihak polis yang diorang ni tengah menipu, guys. Aku rasa macam kau keluar waktu tempoh PKP ni, aku rasa kau sekadar mementingkan diri kau tanpa mementingkan orang lain. Sebab kita tak tahu, okay? Kita tak tahu diri kita ni sedang clean ataupun telah dijangkiti, okay? Kita tak tahu. Buat-buatnya kau keluar, kau dijangkiti, lepas tu kau keluar pula dekat kawasan orang ramai dan penyakit tu membawa kepada orang ramai. Tak ke dipanggil menyusahkan tu? Tak ke dipanggil kau ni penyebar? Kau penyebar sebenarnya, tetapi kau still berdegil, kau keluar rumah. Maknanya waktu PKP ni, kalau kau still keluar, apalah guna rakyat-rakyat Malaysia yang lain ikut perintah kerajaan duduk rumah? Baik diorang semua keluar rumah macam biasa. Baik diorang kerja, baik diorang pergi main bola kat luar sana. Kalau kita dapat tengok ada lagi rakyat-rakyat yang macam gini, aku nasihatkan untuk rakyat-rakyat yang macam ni, korang duduklah rumah, apa payah sangat. Aku berani cakap PKP ni mesti akan dilanjutkan lagi kalau wujudnya lagi individu yang macam tu. Okey? Tak ikut lagi peraturan. Berkurunglah lagi kau dalam rumah untuk lagi 2 bulan. Padan muka. Tak boleh kerja. Kau nak bagi makan anak bini kau apa? Dah kau sendiri yang langgar peraturan, tanggunglah sendiri. Tapi yang aku kesiannya untuk orang-orang lain yang ikut kerajaan punya peraturan, ikut arahan daripada Perdana Menteri, stay at home, duduk di rumah aja. Apa payah sangat untuk setengah golongan ni. Dan sampai hari ni, okay, dah masuk fasa kedua. Fasa kedua PKP. Ada lagi orang yang masih berdegil macam hari pertama PKP dilaksanakan. Hai, aku tak tahu rakyat Malaysia. Come on rakyat Malaysia. Kita dah tak banyak masa, guys, untuk kita avoid gelombang ketiga ataupun fasa ketiga wabak ni terus merebak dekat seluruh negara kita ni. Simple, duduk rumah, apa payah sangat. Itulah guys, aku rasa mungkin setengah individu tu tak sedar lah sebenarnya kita dah, ataupun bukan dah lah, kita sedang melalui pengakhiran zaman ataupun fasa-fasa akhir zaman, di mana seseorang individu tu tak sedar pun sebenarnya dia sebenarnya dalam tempoh tu. Dia dalam tempoh pengakhiran dunia ni. Tapi dia tak sedar, dia masih buat lagi benda-benda yang macam tu. Aku sedih lah guys. Sebab hari-hari dalam tempoh PKP ni aku asyik memikirkan tentang keadaan dunia ni, yang mana kita tak dapat lagi guys nak jalankan kehidupan macam dulu. Macam dulu kita boleh jalan, jumpa member. Macam dulu kita boleh lagi bergerak, pergi ke kampung. Kita boleh melawat saudara-saudara mara kita kat sana. Tapi sekarang ni guys, okay, walaupun baru 16 hari kita tak dapat keluar rumah, aku rasakan macam setahun lebih kita tak dapat keluar rumah. Dan kenapa hati aku asyik mengatakan kita tak akan dapat lagi semua benda tu. Dah lah bulan Ramadan dah nak masuk guys. Berapa hari je orang kat luar sana masih memikirkan tiada bazar Ramadan. Apa punya jenis orang lah, aku bila buka komen-komen ni, aku paling malas nak baca komen-komen yang macam tu lah. Sibuk lagi memikirkan tentang bazar Ramadan. Dia tak fikir guys pasal benda yang tengah berlaku dekat Malaysia ni. Kenapa susah sangat minda orang Malaysia nak fikir macam mana kita nak solvekan benda ni sama-sama, bukan mementingkan diri sendiri. Bila korang mementingkan bazar Ramadan tu lah apa semua, korang nampak sangat mementingkan diri sendiri. Sibuk nak berhari raya. Benda ni pun tak habis lagi, wabak ni pun tak habis lagi. Kita tengok setiap hari jumlah peningkatan ataupun jumlah positif kes masih maintain 100 lebih apa semua. Lain lah kalau jumlah positif dah makin mengurang. Contoh macam 20 orang dan besoknya 10 orang, besok lagi 5 orang. Bermakna itu penurunan yang
ataupun tanda-tanda awal positif untuk kita menjalani kehidupan seperti biasa. Tetapi keadaan semakin teruk dan orang ramai kat luar sana masih mementingkan diri nak sambut hari raya dan nak berbelanja di bazar Ramadan. Itu aku paling tak faham rakyat Malaysia. Come on rakyat Malaysia. Anda bukan yang macam tu. Kita rakyat Malaysia perlu berganding bahu. Dalam waktu sekarang ni, kita support frontliners kita. Kita bagi kerjasama dekat dorang, duduk rumah, apa susah sangat Hai. Sampai adalah aku tengok satu klip ni yang mana askar tak dapat tahan sabar lagi dengan orang yang degil keluar rumah ni, sampai dia terpaksa menguatkan suara dia supaya bagi orang tu faham kenapa kau tak boleh keluar rumah dan kenapa aku perlu bekerja pada waktu ni. Baik aku duduk rumah. India Cina. Cina. Siapa yang gede? Askar. Kami pun tak nak duduk sini. Sampaikan pihak tentera pun kata macam tu. So aku tak faham rakyat-rakyat Malaysia lain ni kenapa tak boleh fikir. Kenapa tak boleh imagine kalau korang buat benda tu, keadaan akan semakin teruk. Panjang aku bebel lain ni. Dah lama tak buat video. Dan video-video aku yang lain pun tergedala disebabkan benda-benda macam ni. Masyarakat lebih tertumpu dengan benda-benda yang macam ni. Sebab aku faham masyarakat lain pun nak ambil berat tentang perkara-perkara yang tengah berlaku dekat luar sana. Okay? Ada setengah individu masih degil. Diorang nak bantu tapi diorang tak boleh nak membantu. Just diorang boleh hantarkan komen dekat setiap video-video yang macam tu. Jadi kat sini aku tengok macam tu, aku pun ambil lah inisiatif. Aku menggunakan platform YouTube aku yang ada ni untuk kita sama-sama memberi kesedaran kepada orang-orang kat luar sana supaya diorang sedar apa benda yang diorang tengah buat tu. Okay? So aku nak nasihatkan kepada rakyat Malaysia kat luar sana, please ikut arahan daripada kerajaan. Korang dah dapat bantuan prihatin nasional semua. Kerajaan sayang semua rakyat Malaysia ni. Okay? Sebab tu diorang buat macam tu. Jadi apa salahnya just duduk dekat rumah. Kalau nak keluar pun keluar sekejap, pakai masker, pakai sanitizer, lepas tu balik cepat-cepat apa yang korang dah beli tu. Benda yang tak penting lepas tu korang lupakan. Simple. Ikut kerajaan, support kerajaan dan keadaan insya-Allah kembali pulih seperti biasa. Untuk waktu sekarang ni itu je aku nak cakap, dan aku tahu banyak lagi benda-benda lain yang perlu aku cakap lepas ni. Dan insyaAllah untuk beberapa video yang akan datang ni aku akan bahas tentang isu-isu yang rakyat masih berdegil ni, supaya kita sama-sama boleh menyedarkan diorang semua. Terima kasih sebab dah tengok video ni. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. Aku nak ingatkan lagi sekali kepada korang yang belum lagi subscribe channel ni, korang boleh subscribe kat bawah tu. Subscribe bukan bayar pun guys, free je. Klik butang subscribe kat bawah tu. Jangan lupa untuk hit like, komen dan share. Berikan pendapat korang, apa benda yang korang tak puas hati lagi pada masa ini. Korang boleh kongsikan komen korang kat bawah. And berjumpa lagi di next video. Banyak lagi benda-benda yang aku rasa patut kita ajar, kita bahaskan kat dalam video yang seterusnya. So bertemu lagi di next video. Aku ucapkan Assalamualaikum. Stay safe guys, stay home. Ciao guys. Aku nak load, jangan mula terkejut, lawan